Maknanya betul. Bahawa orang itu dia sangat kasih kepada negara dia, tanah air dia. Merupakan fitrah. Justru itu dia sangat kasih dan dia akan mempertahankan negara. Maka di sebalik sebuah kemerdekaan, apa jua perjuangan, baik nama dia Islam ataupun tidak Islam, di belakangnya ada pejuang-pejuang kemerdekaan. Tapi kita buat tazkirah kan, dekat U12 kan, saya, Ustaz Ahmad Rasuki, Ustaz Nik Bakri, balik tu jam kan, jam, jalan jam, sebab ramai dah merdeka. Jadi mudah-mudahan Allah dapat memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Bila kita membincangkan tentang kemerdekaan, cukup menarik. Selalu akan ada orang menyebut sepotong hadis, yang mana ni bukan hadis pun. Kalau hadis pun hadis yang palsu. Hubbul watan minal iman. Biasa dengar? Hubbul watan minal iman. Iaitu cinta kepada negara itu sebahagian daripada iman. Ini hadis maudhu'. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Saghni yang meninggal pada tahun 650 Hijrah dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at, bahawa inilah hadis palsu. Begitu juga dalam kitab Tazkiratul Mawdu'. Tazkiratul Mawdu' yang ditulis oleh Imam Al-Fatani, bahawa ia juga hadis maudhu'. Begitu juga dengan Imam Ali Al-Qari dalam kitabnya Al-Masnu' fil Ma'rifatil Hadithil Mawdu'. Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadithil Mawdu', bahawa hadis ini ialah hadis yang maudhu'. Begitu juga dengan Imam Al-Qawqaji, bahawa hadis yang saya sebutkan itu hadisnya maudhu'. Kata Imam Al-Almiri yang meninggal pada tahun 1143 Hijrah, dia kata kata-kata hubbul watan minal iman itu datangnya daripada Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Ad-Dhahhak, dan dia bukan kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dah Ustaz, kalau hadis tu maudhu', kenapa Ustaz cerita pagi ni? Ni nak cerita lah ni. Nak sebutnya bahawa maknanya betul. Maknanya betul. Bahawa orang itu dia sangat kasih kepada negara dia, tanah air dia. Merupakan fitrah. Justru itu dia sangat kasih dan dia akan mempertahankan negara. Maka di sebalik sebuah kemerdekaan, apa jua perjuangan, baik nama dia Islam ataupun tidak Islam, di belakangnya ada pejuang-pejuang kemerdekaan. Apatah lagi yang namanya Islam. Maka kita jumpa nama Umar Mukhtar di Libya. Kita jumpa nama-nama para pejuang-pejuang yang luar biasa dalam mencapai kemerdekaan. Hatta kita ambil di tanah air kita, kita jumpa dengan nama, siapa dia? Yang baru-baru ni, kutipan 90 juta, Mat Kilau. Dalam keadaan kita lihat di sana ada Abdul Rahman Limbong, ulama. Tok Janggut, ulama. Maknanya dipelopori oleh para pejuang ini ialah para alim ulama, kerana kesedaran, awareness tentang kemerdekaan. Sehingga kasihnya kita kepada negara itu adanya sebuah peribahasa. Ini bukan hadis, peribahasa Melayu. Hujan emas di negeri sendiri ke hujan emas negeri orang? Hujan emas negeri orang. Hujan batu negeri sendiri. Baik hujan batu negeri sendiri. Sayangnya negara dia, hujan batu pun tak apalah. Dalam keadaan di sana ada offer yang lebih baik, hujan emas. Kerana apa? Kasih dan cinta kepada negara dia. Dan bila kita rujuk kepada hadis Nabi, baru kita masuk hadis yang sahih. Tadi saya lontarkan dulu agar kita faham, kalau dekat mana-mana dinding ada tulis hubbul watan minal iman, bahawa kasih pada negara itu sebahagian daripada iman, itu bukan hadis. Itu maudhu', supaya kita faham. Tapi dalam sepotong hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ni dia punya martabat hasan sahih. Kenapa hasan sahih?
Ada riwayat mengatakan dia sahih, ada riwayat mengatakan dia jalur dia, sanad dia hasan. Kedua-dua hasan ataupun sahih, kedua-duanya hadis yang baik. Dan hadis yang cukup baik dalam istilah martabat sesebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini saya dah sebutkan sepupu Nabi. Abbas, pak saudara Nabi. Adik-beradik Abdullah bin Abdul Muttalib and bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin sampai kepada Adnan, bawa ke atas 42, jumpa Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, naik ke atas Nuh sampai kepada Adam alaihissalam. Ini merupakan susur galur daripada Nabi sampai kepada Adnan. Yang ni tidak ada khilaf. Adnan naik kepada Ismail alaihissalam, yang tu ada perbezaan di kalangan para ulama dalam membincangkan salasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini ketika Nabi lahir, ketika dia lahir, dalam keadaan 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ketika Nabi wafat, umur dia baru 13 tahun. Budak kecil. Dia lahir, Nabi yang tahnik. Nabi tahnik. Nabi masukkan tamar dalam mulut dia. Air liur Rasulullah telah bercampur dengan air liur Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang cukup alim dan banyak doa-doa Rasulullah padanya. Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu hikmah, Allahumma faqihhu fid din. Banyak doa-doa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sepupu Nabi. Dia kecil tapi dia alim. Nanti kita akan jumpa dalam cerita lain insya-Allah Ibnu Abbas. Dalam memahami tentang kemerdekaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ma atwayyabaki min baladin wa ahabaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki masakantu ghairaki. Dalam riwayat yang lain ma kharajtu minki. Nabi menyebut ketika berhijrah. Sebab tu bila kita membincangkan kemerdekaan, hari ini 3 Safar. Dia berhubung kait dengan apa yang sahabat-sahabat buat program tempoh hari, Muharram, hijrah. Sebab tu hijrah ini untuk apa? Mencapai kemerdekaan. Baik kemerdekaan fizikal ataupun kemerdekaan yang sifatnya spiritual, dalaman hati kita, rohiyah kita. Dua-dua ni sangat penting. Sebab itu bila kita cerita tentang kemerdekaan, dia berhubung kait dengan hijrah. Dan bila hijrah, tujuannya nak mencapai kemerdekaan. Dia saling terikat, seiring, sejalan, sehati, sejiwa. Faham ni? Macam tak faham je? Alhamdulillah, faham ni? Faham tak? Alhamdulillah. Hari kemerdekaan ada kuliah. Bagus, hebat betul. Hari kemerdekaan ada kuliah. Alhamdulillah. Tapi saya nak sebut je lah. Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, Nabi sikit-sikit toleh belakang, sikit-sikit toleh belakang, sikit-sikit toleh belakang, melihat Makkah. Melihat Makkah. Nabi sebut dengan perkataan ma atwayyabaki min baladin. Tidak ada negara yang lebih baik daripada engkau wahai Makkah. Tidak ada negara yang terbaik daripada engkau wahai Makkah. Nabi lahir di Makkah. Sehingga ada tempat lahiran Nabi, kelahiran Nabi. Kita keluar daripada Safa, kita buat umrah, keluar Safa lepas sa'i, keluar tu depan sikit ada maktabah. Warna dia creamy cream. Itulah tempat Nabi dilahirkan, itulah rumah Aminah binti Abdul Wahab binti Wahab. Itulah rumah siapa? Rumah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir kat Mekah. Nabi lahir kat Mekah. Sebab itu berhadapan sikit dekat tandas tu, itu keluarga dia. Depan sikit lembah Abu Talib. Dekat atas Jabal Qubais itulah Nabi belah bulan. Nabi belah bulan atas bukit. Kita keluar tu depan Safa tu, itulah bukit. Apa dia? Pintu kat Safa tu, kat Marwah tu ada bukit. Itulah Jabal Qubais. Orang Melayu kata Kobis, bukan Kobis. Jabal Qubais. Banyaklah dia punya kobis. Tak apalah. Yang penting ada bunyi base jadilah. Nak sebutnya, itulah kedudukan keluarga Nabi.
Dekat tandas tu keluar maruah tu, tandas tu, itu tapak rumah Abu Lahab. Memang layaklah duduk kat tandas. Kan? Dalam keadaan apa? Rasulullah orang Mekah. Tetapi tekanan kepada Nabi cukup kuat. Sehingga disebutkan dalam suratul Anfal ayat 60. Saya bawa kan, rentetan cerita ni untuk kita bawa ke kemerdekaan. Apa yang kita nak kongsikan balik sebagai satu assignment. Boleh? InsyaAllah. Dan bila Rasulullah SAW dalam keadaan nak dibunuh, sampai peringkat nak dibunuh, Allah sebut dalam suratul Anfal ayat 60. Wa idh yamkuru bikal ladzi nakafaru liuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika mana mereka merancang bermusyarat rumah moyang Nabi Qusay bin Kilab menjadi dewan ataupun menjadi parlimen bagi kafir Quraisy. Nak buat apa dengan Muhammad ni? Dia punya perkembangan agama dia semakin bagus. Hamba-hamba peluk agama ini diseksa. Bilal bin Rabah ditempat batu padang pasir. Kita faham macam mana Mekah, Madinah. Kita naik kereta, buka aircon, buka tingkap, pergi Madinah dekat highway. Bara api masuk muka. Panas bukan kepalang. Itulah bumi yang cukup ekstrim. Berbatu-batu, panas. Allah lahirkan seorang Nabi membawa risalatut tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bilal tak pakai baju, dibaring atas padang pasir yang panas, perutnya batu yang besar diempap, dan dalam keadaan dia menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Macam suami kita lah. Bang, bangun bang. Ahad, Ahad, Ahad. Hari Ahad. Bilal dihempap dalam keadaan dia tetap menyebut Allah tu tunggal dalam keadaan satu keluarga diseksa. Siapa dia? Ammar, ayah dia Yasir, ibu dia Sumayyah, dan Sumayyah perempuan pertama yang gugur syahid dalam perjalanan dakwah Rasulullah ketika di Makkah. Sumayyah ni dibelah perutnya, dia sedang mengandung, dikeluarkan janin dari perutnya, adik kepada Ammar, dan mati syahid. Ketika mana mereka diseksa, Nabi lalu di hadapan keluarga ini, Nabi cuma menyebut sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat tinggal kamu ialah syurga Allah. Sehingga hari ini 31 Ogos 2022, syurga yang Nabi janjikan kepada keluarga ini masih orang USJ tak jumpa lagi. Begitu jauhnya garapan akhirat yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang beriman. Bila? Ketika itu, ketika belum merdeka, ketika di zaman Makkiyah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Khubayb, kan? Macam seorang sahabat bernama Khabbab bin Al-Ard. Khabbab bin Al-Ard. Dia ini diseksa dalam keadaan dipanggang dia. Belakang badan dia ni ada 5 lubang. Kerana di zaman Mekah, dia dibaringkan di atas bara, batu yang dibakar panas sampai merah, dibaringkan Khabbab oleh tuan dia, dan tuan dia orang perempuan. Bila disebut dalam sirah, bila mana lemak-lemak cair daripada badan Khabbab yang gempal itu memadam bara-bara api yang digunakan oleh tuan dia dalam memanggang siapa? Khabbab bin Al-Ard. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kau tak doakan kat Tuhan ke supaya kita ni cepat menang, Islam cepat menang? Dalam keadaan itu Nabi kata, wahai Khabbab, fa innaka apa dia? Sesungguhnya engkau ini wahai Khabbab, engkau ni gelojoh, engkau tak sabar. Dalam keadaan itu perkembangan yang begitu positif dalam keadaan Allah berikan kepada sahabat-sahabat. Walaupun jumlahnya tak ramai, kena ingat dia ada hubung kait dengan suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam keadaan berada kumpulan yang kecil, minoriti, itulah asalnya Islam. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu bermulanya sedikit. Perkataan gharib, ghariban, dagang. Pertama sedikit, tak banyak. Kedua pelik. Islam ni bermula dengan pelik. Tengok orang pakai purdah pelik.
zaman-zaman dulu. Kerana ketika itu orang tak ada yang ramai yang pakai tudung. Bahkan dalam keadaan zaman-zaman Pok Ye alompak agogo, kan, pakai baju kebaya, kebarung, pinggang, ramping bak, secekak padi. Nampak orang pakai purdah je pelik. Dulu orang Arkam pakai purdah kata hantu kom-kom. Jadi momok-momokkan dalam pemikiran sampai janti jadi hantu momok. Okay. Hari ni tak pelik. Orang laki-laki pun pakai purdah, nampak? Kerja Tuhan. Pakai purdah laki-laki tu niqab tu. Tapi pakai face mask. Nak sebutnya sahabat-sahabat, begitu keadaannya. Lalu dalam keadaan ini, mereka merancang. Dalam musyarat ini, Iblis pun datang. Dia rupa laki-laki dari negeri Najd. Najd ni satu wilayah dalam Saudi Arabia sekarang. Pagi-pagi duduk kat depan dewan, pintu belum buka, Iblis dah tunggu, semangat nak musyarat. Sebab Iblis tak harap sangat manusia ni. Sebab pandangan-pandangan tu Allah kumpulkan dalam ayat tu tadi. Ingatlah wahai Muhammad ketika mereka cuba nak memenjarakan kamu. Kenapa memenjarakan? Bangun seorang wakil rakyat, aku cadang kita penjarakan Muhammad. Bangun Iblis, aku bangkang. Kalau kau penjarakan Muhammad, pengikut dia akan datang bangkit dan mereka kalahkan kamu. Kat mana kamu nak letak air muka kamu, wahai Quraisy? Kamu ni yang jaga Kaabah, terkenal di tanah semenanjung, tanah Arab. Lalu kata orang yang cadangkan, mana dia ada pengikut? Cuba kamu perhatikan. Yang kamu seksa, yang kamu bunuh, tak ada seorang pun pilih untuk kembali menyembah berhala. Semua pilih mati atas agama Muhammad. Tak nampak bahaya tu? Bangun seorang, aku cadang. Kita usir dia. Bangkit lagi Iblis. Aku bangkang. Kalau kau usir Muhammad, dia akan kumpul dengan orang luar, dia serang Mekah. Mana maruah kamu nanti? Mana dia ada pengikut? Cuba kamu perhatikan. Musim haji, Muhammad dah berbaik-baik dengan orang Yathrib. Datang daripada Madinah. Nama lama Yathrib. Aku takut dia mengumpul kekuatan di sana. Memang ini yang berlaku ketika itu. Sebelum Nabi berhijrah, orang-orang Yathrib datang memberikan bai'ah Aqabah pertama, Aqabah kedua. Sebab itu di tiang Aqabah, kita lontar jamrah, paling besar sekali Aqabah. Pertama, Ula. Kedua, tengah, wusta. Ketiga, Aqabah. Sebab itu bila Aqabah ni, yang paling besar, paling ujung, jangan lontar sebelah sana. Sebelah sana tu Mekah dah. Tak kira lontar, tak sah. Ada jemaah kita, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Saya punya doa masa Ramadan, bila saya buat haji tu, Ustaz, saya nak baling tu senang. Orang tak ada. Saya baling tadi Ustaz. Orang tak ada sungguh Ustaz. Mustajab doa saya malam-malam hujung Ramadan. Dekat mana? Hujung sekali tu Ustaz. Dekat bahagian mana? Tak sah lontaran tersebut. Tu yang sebelah sana orang tak ramai. Separuh tiang je. Bawa bertenang sahabat-sahabat. Jangan semangat baling setan. Kita tak faham mana boleh, mana tak boleh. 300 jarak daripada tiang Aqabah ada masjid. Pernah pergi? Masjid Aqabah. Di situ Nabi berjanji setia dengan sahabat yang datang dari Yathrib untuk membantu Rasulullah berhijrah dan mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin di Madinatul Munawwarah. Lalu dalam keadaan ini bangun Abu Jahal. Aku ada pendapat yang aku nampak kamu tak ada. Aku cadang kita bunuh Muhammad. Ini yang Allah rakamkan dalam suratul Anfal tadi. Au yaqtuluk, ataupun membunuh kamu. Bangun Iblis. Aku sokong, aku cadang, cadangan ditutup. Iblis kata, inilah cadangan yang terbaik yang aku dengar daripada kepala otak kamu. Kita panggil Abu Jahal sebab dia tolak Islam. Gelaran dia, ma ra'yuka ya Abul Hakam. Apa pandangan kamu wahai Abul Hakam? Wahai bapa kebijaksanaan. Dia bijak. Sebab tu kalau kita pergi Gua Sur, ni masuk sirah banyak dah hari ni. Kita duduk dekat bawah tu, Gua Sur tu, orang naik ke atas tu, tak nampak manusia ke atas. Jauh tingginya, dalam keadaan tak nampak manusia dekat atas sedang naik. Nak sebutnya, tingginya Gua Sur dalam keadaan beberapa kali ganda dari Gua Hira. Kita naik Gua Hira pun, turun mati syahid. Saya naik tu lutut saya nak cabut dah. Tapi bila Pak Ji yang dah lama-lama ni, otai potong saya, tercabar juga aku. Ustaz penat Ustaz?
Pakcik ni bawa air, bawa apple, bawa buah. Tadi kita kat depan bawa jemaah, kita pula duduk je penat. Pakcik ni kata, "Ustaz penat Ustaz." Dia potong kita. Naik semangat 46 kita. Itu Gua Hira. Gua Thur, duduk kat atas, tak nampak orang bawah tak nampak orang atas. Macam mana Abu Jahal, dia boleh cari Rasulullah sampai kat Gua Thur? Macam mana? Tuan-tuan tahu, sahabat-sahabat tahu Gua Thur tu macam mana? Ini Mekah, utara ni Madinah. Gua Thur dekat sini. Nabi bukan nak pergi Madinah, Nabi duduk kat gua di tengah-tengah perjalanan. Nabi punya strategi, duduk gua di jalan, bukan jalan ke Madinah, jalan ke sini pula. Itu strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebijaksanaan dia. Tak ada siapa sangka Nabi kat Gua Thur 3 hari. Tapi macam mana Abu Jahal boleh cari sampai ke atas bukit yang tinggi? Sampai dekat Gua Thur tu, Gua Thur dia rendah macam ni je. Boleh masuk 2 orang dia menyokok. Kalau dia tunduk sikit, nampak kaki Rasulullah dan kaki Abu Bakar. Nampak? Itu Abu Jahal. Itulah kepimpinan melalui teladan. Dia yang ketua, dia yang kerja, dia yang cari, dia berusaha, dia berfikir, semua kat dia. Itulah leadership. Cuma sampai dekat gua, tengok hilang tapak kaki Nabi. Dia tanya dia punya ahli nujum dia, "Mana Muhammad?" Ahli nujum takut. Kalau cakap tak tahu, kena bunuh. Dia kata, "Muhammad aku rasa naik ke langit dah." Itu dia. Tapi dalam keadaan inilah, saya nak sebutkan bahawa, apa dia? Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lontaran daripada perkara inilah Rasulullah berhijrah. Dalam keadaan ini, gambaran yang saya sebutkan ketika berhijrah, ini poin saya. Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya. Sesungguhnya Mekah, bila berhijrah, Nabi tengok Mekah. Nabi tengok Mekah. Wahai Mekah, tak ada negeri yang aku lebih kasih, aku lebih cinta daripada kamu. Kalau tidak kerana penduduknya menghalau aku, mengusir aku, nak bunuh aku, nescaya aku tak tinggalkan engkau, wahai Mekah. Kasih, cinta kepada Mekah. Sebab itu saya nak sebut, Bilal bin Rabah, dia hamba. Dekat Mekah, dia duduk kat mana? Kandang kuda, kandang unta, tak ada gedung, tak ada rumah, tak ada kepentingan, tak ada perniagaan, tak ada pertanian, tak ada. Tapi bila berhijrah ke Madinah, Bilal demam berminggu-minggu, rindu pada Mekah. Hadis sahih ini, nak sebutnya, menunjukkan bahawa kita kasih kepada negara itu merupakan fitrah, naluri manusia. Itu kena faham. Maka bila itulah nalurinya, maka sifat kita dalam kita menjaga kasih cinta pada negara itu merupakan perkara yang penting. Habis Ustaz bukan asabiyah ke? Apa itu asabiyah? Asabiyah itu orang nampak macam semangat kebangsaan, cinta kepada negara secara umum. Tetapi kena faham, kalau tidak disulam dengan agama, dia jadi asabiyah. Sebab tu, mal asabiyah tu ya Rasulullah. Apakah asabiyah itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, al-asabiyah tu antu'inna qaumaka ala zulm. Yang dikatakan asabiyah, bila mana kamu itu menolong, menolong kaum kamu di atas kezaliman. Asabiyah. Bila kita sebut kabilah-kabilah ni, bangsa tak? Bangsa. Tapi Nabi kata, kenapa Nabi kata? Kalau nak pilih pemimpin, al-a'immatu min Quraisy. Kepimpinan itu daripada Quraisy. Sebab apa? Sebab bila sebut Quraisy, itulah kabilah yang paling kuat di semenanjung tanah Arab. Yang kedua, majoritinya dalam Quraisy itu ada kekuatan agama. Sebab itu Nabi wafat, naik Abu Bakar. Siapa? Quraisy. Mari daripada Mekah. Naik Umar, lepas itu siapa? Quraisy, datang dari Mekah. Kemudian naik pula Sayyidina Osman. Siapa? Quraisy, datang dari Mekah. Lepas tu naik Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa? Orang Mekah, lahir Mekah. Siapa dia? Quraisy. Mana dia lepas tu naik orang Ansar, Madinah? Beritahu saya. Tak ada. Sebab kekuatan itu, bila sebut bangsa, bila sebut kabilah, bila sebut negara, di sana ada nilai-nilai agama, maka itulah yang disebutkan
nilai yang baik yang perlu kita pupuk. Dan sebab tu bila sebut merdeka, dia ada dua benda yang kita faham. Pertama, kemerdekaan pada bentuk fizikal. Maknanya bebas daripada penjajah, kekangan, belenggu. Cuba tengok tanah Melayu. Tanah Melayu ni satu tempat yang cukup menarik. Cuba tengok sejarah. Kita ni berbeza dengan negara-negara lain. Cuba tengok Indonesia, dijajah oleh Belanda. Cuba tengok Filipina, dijajah oleh Sepanyol. Bila tengok India, dijajah oleh British. Bila tengok Libya, dijajah oleh Italy. Bila tengok Mesir, dijajah oleh Perancis. Tetapi menariknya kita, 1511 masuk Portugis, keluar Portugis masuk Belanda, keluar Belanda masuk British, masuk sekejap lepas itu Jepun, keluar Jepun masuk British balik, 31 Ogos 1957 merdeka. 1511 1957, 446 tahun tanah Melayu dijajah oleh penjajah. Faham tak faham? Lamanya kita ni. Sebab itu dalam keadaan kita ni dah habis dalam keadaan dengan polisi-polisi yang pelbagai. Tapi semuanya itu pernah menjajah dan meratah kita dalam keadaan fizikal. Kerana Nabi pernah memerdekakan sebuah negara namanya Mekah, yang dipanggil Fathu Mekah, pembukaan Mekah. Berlaku dalam bulan Ramadan. Nabi datang dari Madinah 10,000 orang. Mekah pernah menghalau Rasulullah. Rasulullah orang Mekah. Dalam keadaan orang Mekah tak terima Rasulullah. Nabi ni keturunan yang nobel, bangsawan. Sebab tu ayah dia ni, Rasulullah ni orang yang mulia, daripada anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni ada 10 orang anak. Antaranya yang paling hebat, Abdullah. Hebatnya Rasulullah ni bukan saja-saja dia hebat, tetapi disusun dengan rangkaian dan juga susunan daripada Allah yang begitu hebat. Dia bukan saja-saja jadi begitu. Tengok ayah dia, Abdullah. Abdullah ni ayah Nabi ketika zaman mudanya. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ditulis oleh Ibnu Kathir, di zaman dia bujang, dia dingurat oleh seorang bohsia Mekah bernama Ruqayyah. Kita panggil Ruqayyah, tak apalah, lebih kurang sama. Ruqayyah dengan qaf. Ruqayyah bahasa Arabnya. Nak sebutnya, dia kata, Aina tazhab ya Abdullah. Hang nak pi mana Abdullah? Dia tak cakap Kedah, tuan-tuan. Dia cakap Arab. Aina tazhab ya Abdullah. Hang nak pi mana? Bahasa orang Kedah. Apa jawapan seorang laki-laki dingurat oleh perempuan? Yang mana kita faham kalau laki-laki mengurat perempuan, kalau dia mengganggu ketenteraman awam di pasar malam, di pasar raya, di pasar minggu, di pasar tani, dalam Islam dia ada satu hukuman dipanggil ta'zir. Ditentukan oleh kerajaan Islam bagi orang yang mengganggu ketenteraman awam. Lalu dalam keadaan kalau budak tu baik, dia cakap, ayah aku ni, dia ada tali pinggang ni, taekwondo hitam, black belt ni, berani masuk. Ni perempuan yang baik. Tetapi yang dingurat oleh Ruqayyah laki-laki. Apa jawapan ayah Rasulullah? Ana ma'a abi la astati'u khilafahu wala firaqahu. Aku dengan ayah aku tak berani membelakangkan dia. Ayah aku ni hormat sikit. Ayah aku, tengok mulianya ayah Rasulullah. Kemudian kahwin pula dengan ibunya Aminah yang keturunan yang baik, baru dapat anak yang baik. Mari pula pentarbiahan daripada Allah. Sebab itu kita ni nak keturunan baik, kita yang susun. Kalau kita balik ni, ada orang Pinang anak kita. Yang Pinang pula orang Sudan. Nak tak? Tak nak. Hitam ustaz. Hitam. Dia ada 10 telaga minyak kat Sudan. Boleh bincang ustaz, boleh bincang. Boleh bincang pula dia bila ada telaga minyak. Kita tanya solatnya. Tanya berapa juzuk Quran. Berapa kali khatam. Berapa surah yang dihafal. Kuliahnya di mana. Siapa sahabat-sahabat dia yang baik. Kita ada tanya? Tak tanya. Kita akan tanya, apa kerjanya driver ke manager? Datang naik kereta apa? Naik kereta Aston Villa ke? Datang naik kereta Aston Martin ke?
ataupun datang naik LRT. Kita tanya begitu. Asasnya tak ada. Tetapi Nabi sebut, tazawwaju fi hijri salih fa'inal irqa dassasun. Kawinlah daripada keturunan yang baik kerana air mani itu mempengaruhi. Allahu Akbar. Air mani mempengaruhi. Sebab itu orang yang baik dalam membincangkan apa kafa'ah, kufu, yang terbaik, yang sama agamanya. Walaupun lain ada membincangkan, para ulama membincangkan kufu pada harta, kufu setara sepadan pada kecantikan, kepada keturunan. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa yang terbaik kufu kepada agamanya. Tu yang Nabi kata, fazfar bizati din taribat yadak. Carilah yang beragama. Selamat anak kamu. Selamat keturunan kamu. Merdeka dia dunia akhirat. Lalu Nabi SAW, keturunan dia ni bangsawan. Atuk Nabi siapa? Abdul Muttalib. Datuk Bandar Mekah. Pak-pak saudara dia siapa? Pembesar-pembesar Mekah. Dalam keadaan itu pun Rasulullah tak diberi peluang. Mereka panggil Al-Amin, Al-Amin 40 tahun. Sebab tu bila Nabi SAW nak sampai ke Islam secara terang-terangan dekat atas Bukit Safa tu, tempat sahabat-sahabat mulakan sa'i. Tinggi tu, semua dia rendered. Ditambahkan simen tu yang nampak rendah. Dan sebab itu tempat sa'i ada 3 tingkat, betul? Paling bawah nampak kaki tu, bukit. Tengah tu nampak tengah bukit. Atas kita tengok ada nampak atas bukit tu, puncak Safa. Tinggi Safa tu. Bukit Safa tu tinggi. Nak sebutnya apa? Nabi pergi kat Bukit Safa tu. Nabi panggil, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Kalau aku beritahu pada kamu, Nabi test market dulu. Belakang lembah tu ada tentera nak serang Mekah. Kamu percaya tak? Mereka sepakat berkata, ma jarabna minka kidban qad. Kami tak pernah mendengar sebarang penipuan daripada kamu, pendustaan daripada kamu, wahai Muhammad. Selama mana? 40 tahun. Bila Nabi sebut Islam saja, pak saudara dia bangun. Siapa pak saudara yang bangun ni? Pak saudara yang menyambut hari jadi dia. Yang menyembelih berapa? 10 ekor unta. Kita yang sayang kat Nabi sambut Maujud Rasul, berapa ekor unta kita sembelih sini? Tak ada lagi setakat ni. Malu kita. 10 ekor unta dibebaskan hamba kerana sayang pada anak dia. Tapi bila anak saudara dia, bila Nabi sebut aku bawa Islam, Abu Lahab kata, taban laka sa'iral yaum alihaza jama'tana. Celaka kamu Muhammad. Macam mana celaka? Sa'iral yaum, sepanjang hari celaka. Sebab apa? Sebab ni ke kamu kumpul kami? Tengok, dalam keadaan Rasulullah berhijrah, Nabi membebaskan Makkah 8 hijrah dengan 10,000 sahabat. Bila Nabi bebaskan, satu peristiwa dipanggil Fathu Mekah. 8 hijrah, Nabi bebaskan Mekah. 11 hijrah, kan Nabi wafat. 8 ke 11, 9, 10, 11, kan 3 tahun lepas tu Nabi wafat. Nabi pergi haji bila? Hajatul Wada, 10 hijrah. Dan Babi balik bulan Zulhijjah. Lepas tu Muharram, Safar. Lepas Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, Nabi meninggal dunia. Sebab itu, ini kita kena faham keadaan-keadaannya supaya kita tahu Nabi memerdekakan Mekah secara fizikal, iaitu diagung-agungkan oleh Allah. Sehingga turun satu ayat. Ini kemuncak. Sebab tu kalau nak tahu kita merdeka atau tidak, kita tengok Islam itu semakin ramai orang ikut. Bila turunnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya nasrun, pertolongan. Kedua, pembukaan. Ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir, al-fathu, pembukaan Makkah 8 hijrah. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwajan. Kamu tengok orang masuk Islam tu ramai. Bukan orang bakar mercun ramai. Bukan orang tak solat ramai. Bukan orang mabuk ramai. Tapi orang semakin ramai berduyun-duyun kepada apa? Kepada agama Allah. Sebab apa? Cerita. Sebab Allah bukakan 2 pendekatan yang berbeza. Ketika Nabi berdakwah di Mekah tak ada negara, pengikut Nabi 60-70 orang. Bila Nabi berhijrah ke Madinah,
Manusia sudah nampak Islam dilaksanakan dalam bentuk yang praktikal. Sebab tu negara ni dia ada 4 rukun yang sangat penting. Pertama, pemimpin Rasulullah yang berkaliber. Sebab tu kita kalau dapat pemimpin yang beriman, bertakwa, dia punya keberkatan sampai kepada binatang. Kan? Kepada apa dia? Bumi. Kan? Sehingga Allah bukakan pintu langit, pintu bumi, bawah bumi. Syarat dia apa dia? Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Kena ingat. Kan? Beriman dan bertakwa. Ketika Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin daripada kerajaan Khilafah Umayyah, dia ni cucu kepada Sayyidina Umar. Ketika dia memerintah tak lama, 3 tahun je, dia mati kena racun. Orang baik ni dia tak lama. Selalu dengan kita ni, kebaikan dia kita kenang-kenang. Saya kuliah 4 kali sebulan dekat Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak. Kan? Kalau kuliah tu insya-Allah 400 orang start lari. Kan? Ramai orang. Cuma setakat saya mengajar, ada 4 orang meninggal ketika solat, ketika dengar kuliah, ketika nak pergi kuliah dekat masjid tu. Setakat dia 4 orang. Yang terbaru hari tu almarhum Tuan Haji Jamaluddin bin Ismail. Kenapa saya ingat nama dia? Kalau saya sampai kat masjid, dia orang pertama tunggu saya kat kereta. Dia uzur. Nak naik tangga kuliah tu pun, nak pergi dewan pun payah. Tapi dia, Ustaz, ada benda nak bawa tak? Saya bawa kitab Ustaz boleh? Tak apa Haji, saya boleh bawa, ringan je kitab ni. Tak apa Ustaz. Tak apa. Dia sendiri nak naik tangga tu, lambat je. Kali terakhir saya tanya dia, Haji sihat? Sihat orang tua Ustaz. Saya pun tua dah Haji. Tak Ustaz, saya lagi tua. Orang macam ni, orang baik ni, bila dia meninggal, kita sedih bukan sebab dia meninggal. Kita sedih sebab yang meninggal tu orang baik. Orang baik ni memang begitu sifat dia. Dia tak lama dengan kita. Allahu Akbar. Sedih kita. Kan? Sebab tu kita kenang-kenang balik, dia dah berjumpa dengan balasan dia. Dia dah bergembira. Sahabat-sahabat kita yang pergi bersama kita, dia meninggal, pergi kulat duha, ambil wuduk, baring, meninggal. Sebab itu sahabat-sahabat inilah anugerah yang Allah berikan. Sebab itu bila mana kita tengok kebaikan-kebaikan yang ada di Madinah, orang Mekah buat perbandingan. Dekat Mekah, apa dia? Kerajaan yang tak merdeka dengan Islam, membunuh perempuan. Kerajaan Nabi di Madinah menjaga perempuan, dilarang dibunuh. Di Mekah, perempuan itu kalau ditanam hidup-hidup dekat pintu Malik Fahad, kalau ada satu kitab lama, pintu Malik Fahad dekat Masjidil Haram, depan tu tapak ditanamnya bayi-bayi perempuan zaman jahiliah dulu. Kitab tu saya beli, saya tengok dekat pintu Malik Fahad. Bila lahirnya anak perempuan, Allah sebut dalam Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila lahirnya anak perempuan, ayah muka dia menjadi merah kehitaman, menanggung malu sebab perempuan di ketika itu sebagai alat memuas nafsu laki-laki semata-mata. 2 pilihan, ditanam hidup-hidup tujuan menjaga maruah keluarga, atau dibiarkan hidup dalam keadaan kehinaan, au yadussuhu fit turab, ataupun ditanam hidup-hidup dalam tanah. Ini pada pendapat jahiliah. Tujuan dia baik, jaga maruah keluarga. Yang tak baik, perempuan ditanam hidup-hidup bayi. Kerajaan Nabi menjaga wanita, dan disebutkan bahawa di sana ada satu surah nama dia An-Nisa. Allah muliakan wanita kerajaan Rasulullah. Nabi sebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga bawah tapak kaki ibu. Bawah tapak kaki ayah ada apa? Ada ketua je. Allah angkat perempuan. Subhanallah. Kerajaan Abu Lahab membenarkan arak. Kerajaan Rasulullah mengharamkan arak. Jaga otak kepala ni, akal. Kerajaan Abu Lahab membenarkan zina. Kerajaan Rasulullah mengharamkan zina. Nak jaga nasab keturunan supaya tak rosak, tak hina, menjatuhkan maruah. Kerajaan Rasulullah mengharamkan judi. Kerajaan Rasulullah mengharamkan judi. Kerajaan Abu Lahab di Mekah menghalalkan judi. Dan perbandingan ini dilakukan
dalam bentuk yang praktikal, manusia masuk Islam afwajan, afwajan, afwajan dengan kumpulan yang ramai. Dalam keadaan apa? Apabila kemerdekaan fizikal itu berlaku. Sebab tu kita tengok. Hari ni kita tengok, suka saya tengok. Ramai artis berhijrah kan. Artis-artis jadi ustaz, jadi ustazah. Saya suka. Cuma saya tak suka ialah ustaz dan ustazah pula nak jadi artis. Pelik. Orang nak jadi ustaz, jadi ustazah, dia pula nak jadi artis. Lebih daripada artis. Tergedik-gedik macam artis. Minta maaf dengan izin. Inilah benda yang berlaku. Terbalik pula. Tak betul benda tu. Kita yang bawa manusia. Jangan kita letak diri kita dalam keadaan dah elok terjun ke dalam suasana yang tak elok. Dalam keadaan ini sahabat-sahabat, itu hijrah, iaitulah dipanggil kemerdekaan fizikal. Yang kedua, yang ada pada hari ini, yang tidak ada pada kita Portugis, tak ada pada kita Belanda, tak ada pada kita British Jepun, tapi ialah hijrah yang Nabi bawa, yang disebutkan dalam sepotong ayat daripada surah, nama dia surah Al-Jumu'ah. Ayat yang kedua, di dalam ayat ini ada 3 benda yang Nabi merdekakan. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi, 1, wa yuzakkihim, 2, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi datang ni, Nabi membawa, kita bincang hari tu, ada sambung hari ni, iaitu tentang konsep hidup bertuhan. Konsep hidup bertuhan ini Allah yang letak dia punya layout dia dalam kitab, nama dia Al-Quran. Sebab itu bila kita kata merdekahkah kita? Merdeka. Merdekahkah kita? Tak merdeka. Macam mana tu ustaz? Sebab kita nak merdekah macam mana? Kita hamba. Ikatan hamba ni sampai mati lah. Sebab kita hamba kepada Allah, itulah tandanya kita merdeka. Orang yang merdeka itu dia diikat dengan ayat surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdi diri kepadaku. Inilah konsep hidup bertuhan. Sebab tu kita yang menjadi hamba kepada Allah, orang Arab kata al-abdu abdun fi kulli hal. Hamba itu dia hamba dalam semua keadaan. Sebab tu kita ni hamba. Tidur hamba, makan hamba, baring hamba. Kan? Kita ini dalam keadaan kita lakukan kehidupan kita, hembusan nafas kita setiap saat kita hamba kepada Allah, dan kita kena bertindak dan berkelakuan kita ni hamba Abdullah kepada Allah. Tak boleh kita merdeka erti kata kita melepaskan ikatan ini. Inilah yang pertama, konsep hidup bertuhan yang diletakkan oleh Allah dalam gagasannya dalam Al-Quran. Apa dia? Yang dikatakan Al-Ubudiyah, pengabdian. Surah nama dia Az-Zariyat 56. Yang kedua, Allah ciptakan kepada kita ni yang kita nak capai ni, objektif ni. Apa dia? Dalam Quran, tak payah carilah, tak payah buat sendirilah. Tak ada visi, tak ada misi. Kita buatlah macam-macam kan? Kita buat nak cari misi hidup kita. Tak payah, Allah dah siapkan. Kedua, kita ini ialah khalifah, vicegerency, khalifah. Siapa khalifah ini? Orang yang membawa polisi Tuhan. Allah sebut surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat yang ke-30, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Allah sebut dalam keadaan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam satu perhimpunan raksasa, Allah dah sebutkan dalam pengumuman dia kepada malaikat, dia nak jadikan di atas muka bumi ini duta dia yang akan melaksanakan polisi-polisi dia. Apakah polisi-polisi dia? Inna dina indallahil Islam. Polisi Allah ialah Islam. Itulah value system, sistem nilai yang kita kena laksanakan. Apa dia? Ini yang disebut. Apa dia? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengajarkan daripada Quran. Apakah dia polisi dia? Syariat dia. Maka orang yang merdeka tu tadi, dia dah tahu konsep hidup bertuhan, dia melaksanakan polisi-polisi Allah. Pakaian dia sama dengan polisi Allah, makan dia polisi Allah, tidur dia polisi Allah, kerja dia, niaga dia polisi Allah. Namanya Islam, syariat. Maka
Perkara ini yang kita kena faham. Allah letakkan pada kita. Yang ketiga, Allah letakkan kita ini memikul amanah. Apa dia? Suratul Ahzab ayat 72. Surah 33. Suratul Ahzab. Allah sebut, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Allah telah tunjukkan amanah ini. Amanah apa kata ulama? Amanah sebagai hamba, amanah sebagai duta di atas muka bumi. Itu yang terpikul kat bahu kita untuk kita laksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni menjadi hamba yang merdeka. Merdeka daripada pemikiran yang bukan Islam, merdeka daripada nafsu yang tak nak tunduk kepada Islam, merdeka daripada syaitan yang cuba menyesatkan kita daripada Islam, merdeka kita dalam keadaan melaksanakan perintah Allah. Itulah amanah dia yang Allah sebutkan, Allah berikan pada manusia. Yang keempat, inilah konsep yang dipanggil keluarga Malaysia. Teguh bersama. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Inilah tema, apa dia? Hari Kebangsaan hari ini. Allah sebut suratul Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah sebut, wahai manusia, aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, berkabilah, berpuak-puak. Allah tahu tak kat Malaysia ada Cina? Tahu? Ada India? Tahu? Ada orang hitam? Tahu? Ada negro, orang putih, orang coklat? Tahu? Semua itu Allah dah tahu lama dah. Allah yang ciptakan. Untuk tujuan apa? Lita'arafu. Kamu hitam, hamba Allah. Kamu putih, hamba Allah. Kamu kecil, hamba Allah. Kamu besar, hamba Allah. Yang beriman dalam keadaan berukhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang belum Islam, yang non-Muslim, maka mereka ada hak-hak dia. Ada dipanggil ahlu zimmi, yang perlu dijaga oleh orang-orang Islam, kerajaan Islam. Di situ ada perpaduan, ada konsep dalam keadaan kita bergotong royong, hormat menghormati. Dalam keadaan mereka menyembah berhala, tak boleh hina penyembahan dia. Kalau kita hina penyembahan dia, dia hina penyembahan kita, dia hina Allah di atas kejahilan kita. Dalam keadaan kita hidup bermasyarakat, lebih daripada itu, bukan keluarga Malaysia saja. Keluarga yang kita nak bina, nak bawa dalam diri kita ni, kita nak keluarga apa, sahabat-sahabat? Sebab itu bila kita sebut tentang kemerdekaan, tak cukup dengan konsep hidup bertuhan, konsep hidup bersyariat. Ada yang ketiga, wa yuzakkihim, ada tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita daripada benda-benda yang merosakkan ibadah kita dan juga akhlak kita. Dalam keadaan di sana ada penyakit-penyakit mazmumah, dalam keadaan kita nak bawa apa yang kita kasih keluarga kita itu kepada ketaatan kepada Allah. Dan benda ini dia perlukan kepada mujahadah. Sebab itu dalam hadis yang sahih dia sebut, al-mujahid man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Dalam keadaan yang lain daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang dikatakan orang itu mujahid, orang-orang yang mana dia berjihad, bermuhajadah dalam berhadapan dengan nafsu dan jiwanya yang tak nak tunduk kepada Allah. Dia tunduk kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tak sempurna iman kamu sehingga dia tunduk kepada Allah. Apa yang namanya syariat. Maka kita ni akan bebaslah. Dan kemuncak kebebasan yang hakiki. Satu tadi, fizikal, daripada penjajah, belenggu dan sebagainya. Yang kedua, ialah spiritual, rohani, yang Nabi sebut. Nabi datang membersihkan jiwa. Sebab hati ini tempat pandangan Allah. Hebat mana amalan kita, sahabat. Kita bawa balik kepada Allah dengan hati yang rosak. Allah tak pandang ibadah kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga kita datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Itulah kemuncak hidup kita. Maknanya ada dua bentuk kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu mesti diisi dengan syariat tu tadi, Islam. Barulah kita akan menjadi orang yang merdeka. Dan kemuncak hakiki kemerdekaan seseorang bila mana? Bila dia mati. Kita mati ni,
Kalau kita ni berehat, kita merdeka. Kita mati di hadapan kita ni dua benda saja. Kita bekerja atau dikerjakan. Yang kedua, berehat. Kita pulun dunia ni untuk berehat. Dunia ni belum bermula kehidupan. Kena faham? Kehidupan kita belum bermula ni. Bermula kehidupan bila malaikat mula pegang kita. Dia nak ambil nyawa kita. Ketika itu kita dah nampak hasil kerja buat kita. Baik atau tidak bergantung pada malaikat yang datang. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa kasih nak jumpa Allah, Allah kasih nak jumpa dia. Siapa benci nak jumpa Allah, Allah benci nak jumpa dia. Apa maksud dia, kata Nabi? Wahai isteriku, bukan maksud hadis tu begitu. Maksud hadis, apa yang aku sebut, kalau orang baik ketika nak mati, dalam keadaan malaikat datang dengan muka yang cantik, dalam keadaan apa yang ditunjukkan tu baik, dia tak sabar nak mati cepat. Dia tak sabar nak mati cepat. Kan? Kita ni kalau nak mati, nak jumpa orang yang lebih baik. Sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah, ketika nak meninggal, isteri dia kata, sedihnya abang nak pergi. Isteri dia ditegur oleh Bilal bin Rabah. Kenapa kamu sedih? Esok ni aku nak jumpa dah kekasih aku. Aku nak jumpa dah Nabi. Aku nak jumpa sahabat-sahabat. Bila Nabi wafat, Bilal minta keluar dari Madinah. Polisi Sayyidina Abu Bakar, dia tak benar sahabat-sahabat ni keluar. Duduk Madinah. Bila naik Sayyidina Umar, wahai Umar, aku nak berhijrah, nak keluar daripada Madinah. Umar kata silakan. Kat mana kubur Bilal? Kubur Bilal dekat Syria, kat Syam, Damaskus. Walaupun kita pergi Jordan, saya pergi satu tempat tu dia tulis makam Bilal. Sebut makam, belum tentu dalam tu ada mayat. Faham ni? Kalau doreh ada kubur dan mayat. Itu beza makam dengan doreh. Mungkin Bilal pernah duduk situ. Sebab Jordan pun Syam juga. Tapi bukan dia meninggal di bumi kat situ. Kubur dia sebenar dekat Syria, kat Syam, Damaskus. Sebab dulu kan satu negara ni. Syam, Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, satu negara. Dia pecah jadi 4 hari ni. Faham ni? Jadi dia berhijrah ke Syam. Satu hari dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah marah dia. Hey Bilal, kau tak ziarah aku ke? Kau tak rindu aku ke? Dia bangun menangis. Dia bawa pakaian pergi ke Madinah. Sampai Madinah, masuk waktu zuhur. Ada kata waktu asar. Nampak Bilal saja. Umar kata ketika tu dia khalifah, wahai Bilal, azan wahai Bilal. Tak boleh Umar. Aku azan zaman Nabi. Aku Bilal, muazzin Rasulullah, bukan kamu. Datang cucu Nabi Hasan Hussein. Wahai pakcik, azanlah macam pakcik azan zaman atuk kami masuk hidup. Azanlah pakcik, azan. Bila tengok muka cucu Nabi, muka macam Rasulullah, Bilal jatuh sedih. Bilal bukan tak nak azan. Bila azan saja teringat Rasulullah. Sebab tu kerja buat haji umrah kat mana? Mekah, bukan Madinah. Tapi duduk kat Masjid Nabawi, perasaan dia lain. Bila azan rasa Bilal yang azan. Bila imam rasa Nabi jadi imam. Bila makmum rasa sahabat yang jadi makmum. Sebab kubur Nabi di situ, jasad Nabi di situ. Siapa beri salam pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam sepotong hadis yang sahih, Allah pulangkan balik roh Rasulullah. Nabi menjawab, salam tuan-tuan. Cuma tuan-tuan tak tahu, Nabi jawab balik, siapa yang ziarah aku ketika aku mati, seolah-olah dia ziarah aku ketika aku hidup. Allahu Akbar. Kita rasa Nabi masih hidup. Perasaan kita pasti akan jadi lain kalau duduk di Masjid Nabawi. Walaupun kerja buat haji, umrah di Mekah. Sebab tu kita masuk Mekah, kita baca doa, Allahumma inna hadal haram haramu. Wahai Allah, ini tanah haram, haram engkau, wahai Allah. Tapi bila masuk Madinah, Allahumma inna hadal haram haramu nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ini tanah haram Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila naik, Bilal azan sampai pada ayat wa ashhadu anna Muhammad. Bilal rebah pingsan.
Bila saya ada Umar papah dia, wahai Bilal, kenapa kau pingsan? Wahai Umar, ketika aku azan, aku teringat Rasulullah keluar dari bilik itu. Makam Rasulullah kat Masjid Nabawi. Dari bilik itulah keluar Rasulullah jadi imam. Aku teringat perjuangan bersama Rasulullah di Mekah. Aku teringat perjuangan bersama Rasulullah di Madinah. Teringat ketika perang Badar, perang Uhud, perang Parit, perang Khandaq, perang Khaybar. Teringat pembukaan Mekah, Nabi memerdekakan Mekah. Teringat Hunain, teringat Hajjatul Wada', haji Nabi yang terakhir. Teringat ketika Nabi menghembuskan nafas terakhir dia. Aku kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Bilal kata ketika nak meninggal, wahai isteriku, jangan kamu rasa sedih aku nak mati. Aku nak berjumpa dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tak ada perasaan kasih nak jumpa Nabi ke? Itulah Nabi kita yang mengajar kita erti kemerdekaan. Dia memerdekakan diri kita daripada belenggu syirik, kekufuran dan juga maksiat. Dan benda ini kita kena faham. Dia kena ada kesungguhan dalam kehidupan. Kemuncak kemerdekaan kita, bila kita mati, kita mendapat habuan ganjaran bermula di alam barzah, membawa kepada syurga Allah. Itu yang dirangkumkan oleh ulama ayat 185 Ali Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan dihimpunkan segala kerja buat kamu. Apa yang kamu lakukan setakat tu je lah. 60 tahun tu. 70 tahun tu. Dan barang siapa yang dimerdekakan dari neraka, faman zuhziha aninar wa urkhilal jannah, dimasukkan dalam syurga. Ini kemuncak. Faqad faza. Inilah kemuncak kejayaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu kita. Kita belum merdeka lagi. Bila pemikiran, tindakan, percakapan, penampilan kita tak mengikut syariat Allah, kita belum berjaya memerdekakan diri kita. Jangan cerita negara, diri kita tak selesai, keluarga kita tak selesai. Sahabat-sahabat, bolehkah kita masuk syurga dengan nikmat syurga kita makan? Anak kita dalam neraka Allah dipanggang. Boleh ke ayah-ayah? Boleh ke ibu-ibu kita masuk syurga dengan nikmat syurga? Syurga daripada emas merah, daripada zamrud hijau, daripada marjan, daripada lu'lu', daripada emas, daripada perak. Kita masuk syurga ibu-ibu, suami kita dipanggang oleh Allah dalam api neraka. Boleh ke? Bolehkah kita jadi suami seronok masuk syurga, isteri kita digantung oleh Allah rambutnya menggelegak kepala otak dia? Bolehkah? Kita belum merdeka. Kita tak berjaya membawa kemerdekaan yang hakiki. Dalam erti kata lain, musuh utama kita, kejahilan kita dalam kita memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya sebut tu tadi. Saya bawakan kepada sahabat-sahabat. Merdeka ke aku? Kita balik, kita muhasabah diri kita. Kalau kita kasih dapat jumpa Rasulullah, kita ni kasih juga dapat jumpa orang yang kita kasih kat dunia, dekat alam barzah, dekat dalam syurga. Saya dah sebut dah, kita mati masuk iliyin insya-Allah. Kita gelabah. Orang tanya kita jawab dah. Pertama cari, kita banyak bertanya, ayah aku mana? Ayah aku, dia mati dulu pada aku. Kat sini tak? Kat sini. Mak aku. Isteri aku. Suami aku. Anak aku, dia mati dulu pada aku. 2 tahun lepas dia mati. Dia masuk iliyin tak? Masuk iliyin tak? Masuk sini tak? Masuk sini tak? Belum masuk lagi dalam cerita pasal syurga. Di alam barzah, dia kelang kabut. Dia cari orang-orang yang dia kasih kat dunia. Masuk tak tempat orang baik? Sebab kemuncak dia bila yang baik ini, hujung dia syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita yang sedikit ini. Kita memahami kehidupan kita ini dengan apa yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam konteks kemerdekaan yang hakiki,
Di samping kita kasih cinta pada negara kita, kita nakkan kebaikan kepada negara kita. Dalam keadaan itu tanggungjawab orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dah? Habis dah. Habis dah. Cuma sahabat-sahabat, ada sedikit ni je lah perkongsian. Tadi saya datang tadi daripada madrasah Ulu Bernam. Tunggu juga jemaah nak ziarah sana. Ramai orang ziarah, insya-Allah. Buatlah program. Tak lama, tak jauh, 1 jam je. Saya bawa kereta 40 minit. Tapi banyaklah samannya. Madrasah dah, insya-Allah. Surau dah siap. Kapet belum ada lagi, lain dah boleh buat solat dah. Dan insya-Allah ramai jemaah datang. Bas double decker pun dah masuk, alhamdulillah. Jadi saya datang tadi, kereta saya tu RM1 sebelah, berat. Sebab apa berat, Ustaz? Saya bawa barang. Bawa itu saya keluar TV, perasan tak? Cerita pasal Tanwir Koko, tak perasan? Sahabat-sahabat baca Quran je, alhamdulillah. Tanwir Koko ni formula kami, saya buat. Kemudian perkongsian yang baik. Dalam tu kita masukkan tamar, badam, buah tin, koko, kismis dan juga madu. Ambil 1 seceh tu, letak dalam gelas, bubuh air panas. Jangan campur susu, jangan campur gula, tak perlu. Kacang, minum, insya-Allah tenaga sampai petang. Dalam tu makanan yang terpilih. Asalnya untuk pelajar kita, bagi otak dia pick up. Nak bagi dia makan kismis 21 biji pagi, dia tak boleh makan lah. Badam tak boleh. Kita buat satu formula yang mana dalam tu untuk dia sebagai booster tenaga dia. Boleh diminum oleh semua peringkat, orang tua, ibu mengandung, semua boleh. Pelajar rendah, sekolah menengah, universiti. Jadi ada kat kereta tu ada. Seceh, 1 paket RM25 sahaja. RM25 sahaja. Tak bawa duit pun tak apa, ambil je. Ambil, balik ni buat air. Ketika minum, sedap, lupa nak bayar. Macam tu. Masukkan dalam akaun madrasah saja. Ambil je. Masuk akaun madrasah. Duit ni saya nak buat, beli simen, beli pasir, tengah buat bangunan. Lepas bulan 12, insya-Allah saya nak mula naikkan asrama. Asrama ni besar sikit lah, 3 juta. 2 tingkat. Jadi madrasah hampir siap. Yang ada ni classroom, administration hampir siap. Kemudian fasa yang keempat ialah ni. Jadi itu yang saya kongsikan, perkongsian yang baik. Sambil membeli, kita dapat sama-sama menyumbang untuk madrasah. Pada sahabat yang dah sampai hari itu daripada USJ, saya ucap terima kasih lah. Ada jemaah datang ziarah. Saya ucap terima kasih sangat. Tak mampu nak balas melainkan Allah SWT. Ada juga paste mi Bandung Muar. Mi Bandung Muar RM15 saja. Tak payah tumis. Rebus air, mendidih, masukkan. Nak masuk sotong ke, udang ke, daging ke, sebelum lepas tu terpulang. Mak pun terbaik, insya-Allah. Jadi masukkan air panas, bubur paste. Lepas tu dah siap, telefon ustaz siap dah. Insya-Allah saya datang. RM15. Jadi kita jual ni untuk madrasah, saya tak buat benda lain. Jadi maknanya benda-benda ni untuk pembinaan madrasah. Mudah-mudahan Allah berkati sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap lagi saya keluar lah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Jadikan kami anak-anak yang boleh, ya Allah, memimpin kedua-duanya ke dalam syurga-Mu. Jangan kau jadikan kami anak-anak, ya Allah, yang boleh menjerumuskan kedua-duanya ke dalam api neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa suami kami, ampunkan dosa isteri kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Terkadang anak-anak kami jauh daripada Engkau. Lembutkan hati mereka, ya Allah, supaya dapat berpaut kukuh kepadamu, ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa, ya Allah, tok-tok guru kami yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Tok-tok guru yang telah mendidik kami, ya Allah, kenal akan agama ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu, zuriat, keturunan kami anak-anak yang saleh,
dan saleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu ya Allah, anak yang boleh membisik ke telinga kami kalimah la ilaha illallah ketika kami sedang sakratul maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.